Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Maui. That was really aku okay bila aku dengar that point yang dia cakap kau pergi umrah dengan Maui aku relief tau. Aku rasa finally you were ni dua. Tapi kau nak kena for the faham. longest time aku kenal dia ni, aku tahu dia tak ada adik ipar. By name aja, tahu tak? So bila aku cakap, kita obviously sebagai seorang kawan aku happy lah. Yeah. And especially aku really happy bila aku tahu yang Ayu dengan mak dia dah okay. And dia dah so called dah ada menantu. Dah ada mak mentua. Dah ada mak mentua. Sekarang lepas tu pasal apa? Aku see the change pasal hantar makan kat rumah mak mentua, raya dah pergi rumah mak mentua. Pergi pergi rumah mak mentua. So aku tak pernah dengar that kind of thing tau. No, always involve dia dengan parents dia. Aku nak interject sikit. Dalam masa yang belasan tahun tu kita tak baik so-called I think somewhere along the halfway mark kita pernah try to rekindle. Try. You made the first move atau Rizam? Okay. That thing happen selepas selalunya when things already happen, selalunya benda-benda perbalahan ni akan dicetuskan oleh pasal anak-anak. Budak-budak balik rumah aku. Masa tu budak-budak masih kecil. True. Masih kecil. So bukan aku cakap budak-budak mengapi-apikan keadaan. Jadi budak-budak kadang-kadang dia cerita, kat sana daddy marah, kat sana daddy tu. Habis kita pun we have our own ways nak tu. Mungkin dekat rumah sana ikut bila budak-budak ikut bapak dia cara lain and everything. So it comes to a point malam raya. Memang before that ada ongoing perbalahan antara wife aku dengan dia punya ex-husband pasal anak-anak. Okay. And I got to know Izam dengan mak mentua aku dapat tahulah. Benda dah kecoh. So malam raya standard aku tunggu bawah, bini aku ni atas hantar lauk. Kali lama sah ni kali aku tak turun-turun aku dah start risau ni bini aku kena apa kat atas kan kena apa. Kali dia bijak dengan crutches. Dah baik. Kali bini aku message, "Bin naik. Mak dengan Izam nak berbual." Lemah. Okay lah, naik lah. Ni tak pernah terjadi kan? Tak pernah kan? Okay. So naik, dah duduk, salam, aku duduk. Tak tahu nak ini buat salam apa. Kira salam dah berapa lama dah belum salam? Masa tu dah salam tunjuk. Dah gitu je. Gitu je. Gitu lah. Silik je lah. Silik je. Buat syarat lah. Salam buat syarat. Tak dapat pijak pegang jadi lah. Geli-geli. So aku naik buat pasal this ongoing problem kan. Then I know the kedudukan hal yang sebenarnya telah pun is uncovered during that whole conversation. So things got a bit better. So malam raya tu, besoknya raya apa, dah plan besok pergi rumah mak tu. Finally, dah better lah. Dah better. Tapi masih tense lah. Sebab benda ni kau tak boleh expect overnight terus. Kau tak boleh terus rushing apa. But along the way, during this recovery period, healing period, something else happen. Kadang-kadang something else happen. Orang tengok pun ada input from outside, gedebak-gedebuk yang memburukkan lagi keadaan. So it not only stop the healing, tapi it literally add salt to the wound. So instead benda tu instead of becoming better, it got worse than it was before. I see. So the cycle started all over again, daripada salam gitu, slice, terus bawah muka boleh elak-elak and everything. Sampailah, if you ask me now,
tahap mana ataupun at which point yang bini aku dengan wife aku, bini aku dengan mak dia, Bini aku dengan wife bini aku dengan family dia start baik-baik. Kalau kau tanya aku masih tak tahu. Okay. At which point? Mungkin Izam boleh ingat. Can you remember no? At which point yang akak dengan mak dengan Izam? Okay, to be honest, I didn't know. Okay, until to one point, I think it was dah nak raya or something. Then when I came to my mom's house, my sister was there, and then they were talking. Talking Macam biasa. Berbual macam mana tu? Talking macam mana tu? Okay, mak aku dia ada dua treatment. Yes. Ada apa? Dua kind of treatment to someone. Oh, okay. The response to someone lah kira. Okay. So kalau mak aku nak cold, dia akan be very cold. So that means Like? okay, macam let's say kau kakak aku dia akan duduk gini. Okay. Dia tak pandang Tak pun. pandang pun. So and that day when I came, bila aku sampai kat depan pintu tu, there was conversation. Okay. So aku macam, aku salah rumah ke apa sini? Takkan aku dah tak tahu balik rumah mak aku Okay, So alright. aku masuk, Kau bulan puasa kalau tak salah bulan puasa. Okay. So aku masuk, then the first thing is aku tengok muka mak aku. Because that's the only way yang aku boleh identify that situation, whether it's a cold treatment or dia betul-betul nak do something. Okay. So at that point of time, yes, muka dia awkward, tapi it's not the cold awkward. Okay, so aku tarik handbrake. Aku bear in mind this is like the first real conversation yang dia really had. Not first lah, I mean but, after a longest time. Yeah. Kalau kau nak berbual dengan orang tu pun, you will take some time for you panas. to kata orang tu get warm up lah kan. Pasal kau pun will feel that awkwardness. Pasal ibarat macam kau baru kenal each other lagi sekali. Pasal kau dah lama tak bersama. all over again. So they were trying their best to have that conversation lah. So bila aku dengar tu conversation, aku just tarik aku punya handbrake. And then me being me, aku start aku punya observation lah. See. So aku macam tengok, macam tercakap kat diri sendiri kan, betul tak betul ni. Okay. So Was I around? I wasn't around kan? Abang tak ada kan? tak ada kan? Akak seorang je kan? Okay. So aku macam thinking, okay, never mind, let it sleep first. So bila kakak aku dah keluar, dah balik lah. So aku macam tengok mak aku lah. Aku tengok mak aku, then dia macam, okay, bila mak aku tense dia akan act a certain way. Okay. But then that day she was like, just duduk, tengok dia dah makan. Okay, ini something different. Okay, Macam tak ada benda tu lah. so yeah, I think that bulan Ramadan I think hantar something kat rumah mak. So malam raya tu hantar lauk. Macam biasa, ni kali aku naik sebab dah dapat berita yang things are getting a bit better. So this time round aku ikut hantar lauk. Kira kau tu will how should I say this kira relationship mak dia dengan Ayu was getting a bit better. Aku tahu aku punca. Kalau kau jadi masuk tu takut punca je gitu kan. So aku takut aku punca. Kau takut kau trigger the problem trigger point. Aku trigger point lah. So aku will pencetus lah kira. pencetus rumah. So aku will react ataupun aku react according to feedback yang actually kau tak payah react pun. Kau datang, your presence itself will also precisely. Kalau after that time bila aku cakap balik, mak dengan Nizam masih panas, aku takkan datang. Sebab aku tahu makin lagi menambahkan lagi memburukkan keadaan. So bila hari tu, bila aku balik, tadi mak berbual dengan Nizam pun okey. So malam raya tu lah, instead of aku tunggu bawah blok, tunggu kat kereta, naik. So berbual-bual, ni lah, si budak ni tanya ni, Nizam tanya, besok nak keluar pukul berapa? Nak keluar sama-sama? Okay, the back story to that is okay, pasal after aku married, so jadi suami yang jadi seorang suami contoh, suami misali kan. Nampak jadi tiap hari raya akan tahun ni dengan sini,
tahun depan Gila-gila sampai Abang Jamil mampus. So happen that particular year was with Mak. With Mak aku lah, Mak Bukit Batok lah. So I think the day before or something, sorry, earlier that day, I was asking, so what's the plan for Hari Raya? I see. Because selalunya aku akan clearkan orang tua-tua dulu yang mak aku rasa important. Because every year is without them apa? Kan? So this year kau rasa macam ada kelainan sikit lah. No. When that question aku pop tak masuk pun. Diorang belum ada dalam question. Okay. At that point of time, my door wasn't open yet. Okay. Walaupun kau nampak mak kau dah ada sedikit perubahan, tapi kau belum lagi ready lah. Aku skeptical dengan mak aku. Okay, like I said earlier, she likes to put a false front. Yeah. So you scared that this is also a false front lah agak. Okay, dia dah melanjut kalender nombor 5 kan. Mana tu ni taktik baru untuk dia buat. So, okay, ini honest this is what going through my mind ever since aku jumpa diorang berbual dalam rumah sampailah ke malam raya tu. So aku tak terfikir-fikir, mak aku ni ada taktik baru apa Aku pun rasa gitu. Serius lah? No, aku pun rasa gitu. Kira korang dua pun ada skeptical about this thing lah. Kerja dah akan sama tu. So cara pemikiran aku macam fikir-fikir macam, is it really going to happen or what? Okay. But there was one point of time throughout these 15-16 years, aku always say that as long mak aku okay, then I'm willing to tone myself down. I see. But as long as my mother still angry and still not happy, aku akan diri depan dia. Aku akan jadi dia punya false front. I see. I So, see. because pada aku benda ni is okay, bukan aku nak salahkan mak aku, but siapa lagi nak pergi protect dia kalau bukan aku? Understand. She's the only one left. Yeah. Understand. Let's understand lah. Kira-kira itu kau punya kau punya anak main instinct lah. Yeah, correct. You need to protect the lady of the your Mak dia lah. woman lah of the house. Okay. So what happened earlier that day was aku tanya dia, and then dia macam dia diam. So being me, yang care and concern, aku tanya lagi. Tapi dia diam. Aku macam okay lah, bodoh lah, jadi tak payah keluar. Lepas tu duduk kejap lagi. I think the conversation was macam nak pergi rumah siapa dulu. Then after that, ding dong, terus diorang came into the equation. Okay. Diorang came into the equation. So aku macam tengok muka mak aku, ni betul tak betul orang tua ni? So kita datang malam hantar. Kau datang. Dah dapat info yang okey kan. Dah okey sikit. Aku ikut naik. Dia info sampai lah. Kira info sampai. Info kau ni daripada Ayu lah. Ayu kau punya informer lah. Mak tu dia pergi rumah mak okey sikit. Okay. So okey lah. So like I said, aku instead aku kat kereta, aku naik. Bual masih awkward. Bual. Obviously lah, of course ya. Tanya habis besok kali Ayu cakap, aku ingat lagi kata-kata dia. So besok macam mana, nak datang rumah mak sini dulu ke atau nak pergi rumah mak you dulu? Dalam hati nak kena datang sini So at that point of time, aku rasa macam betrayed a bit. Okay. Ini ada conversation belakang aku apa tadi? Aku dah all this while protect kau, takkan ada conversation ni belakang aku. So kira macam mak kau pun tak ada macam cakap kau anything lah about this. Dia kadang-kadang feeling James Bond lah. Betul. Suka misteri. Tak banyak berbual. So gitu lah, awkward. So cut it short, hari pertama tu datang, masih ada. Kau datang rumah mak mentua kau lah. Aku dah pergi rumah mak dulu. Yes, aku dah pergi rumah mak aku dulu. No. Pergi rumah sana. Pergi rumah dorang. Pergi rumah mak Bukit Batok. Sampai sana, ambil gambar. Ambil gambar macam biasa lah. But ambil gambar is nothing apa. Okay. Is this the first gambar korang before that ada lah. Yang part aku cakap yang halfway through cuba nak baik-baik. But part bila salam-salam. Okay, bila part salam-salam, bini aku salam mak dia dulu. Okay. Emosi tu.
So aku dah rasa macam wow, alhamdulillah. Nampak Pasal you are obviously happy for your wife. Betul. Pasal kau pernah cakap aku satu benda ni. Aku sampai sekarang aku ingat. Kau rada si relationship mak dia dengan Ayu better, tapi dengan kau tak better diorang pun tak apa. nak benci aku benci lah, tapi janji diorang terima bini aku. Yeah, that's what you say. So bila aku tengok mak Ayu bini aku dengan mak dia salam, dah nangis-nangis. Kira bukan salam slice Ni salam peluk cium ni jejak tapi kasih. baru 70% lah, belum 100% lagi. Jejak kasih Dah ada improvement ah. Jejak kasih itu. Tak tahu lah jejak Rasul ke jejak jenayah. Tapi Okay. bila aku punya turn salam, Okay. aku adalah panjang cerita lah, mak yang minta maaf gedebak. Ikhlas tak? Ikhlas. Okay. Cuba nak ikhlas lah. Mak mentua aku punya reply is macam biasa. Mak macam mana? InsyaAllah. Okay. Terus aku rasa macam itu baru aku rasa, is this part of the bigger plan? Betul lah, aku sampai dah rasa macam is this part of the conspiracy that orang cuba nak baik-baik dengan kita, tapi bila kita dah leka terus kena, you know. Sampai situ aku fikir. Okay. Tapi aku dah, I tell myself, no lah, mungkin tak biasa. Belasan tahun punya awkward tu. Ya. Lagi aku menantu lelaki, bukan menantu perempuan. Salam. Tapi aku ingat bila aku salam Izam, literally look, we say each other, aku cakap dengan dia, Zam, kita sama-sama jaga mak. Dia nangis tu. Ni aku nak buka, dia nangis. Aku pun jatuh. Okay. Tapi masih at the back of my mind, I still have that inkling that feeling yang mungkin dah bukan konspirasi lagi. Tapi aku ingat aku bilang bini aku, sekarang ni keadaan baru nak baik. Salah silap sikit boleh terplay out. Kita nak kena hati-hati. Tak boleh terlalu overzealous, tak boleh terlalu macam ngoyak-ngoyak orang cakap macam boleh macam 2 minit pergi sana, mak sihat, Izam sihat, jangan Macam overwhelming sangat lah. Orang menyampah. Kita nak kena hati-hati. We must play our cards right. Kalau betul benda ni akan terjadi, keadaan makin tambah baik, alhamdulillah. But I don't want to worsen the situation. Okay. So we took that very cautious step. Hari Raya settle. Wah. Lepas Raya, that was like Raya last year Last year. Raya last year. So once every 2 weeks 3 weeks pergi sana. Tidur sana. Masa tu belum tidur sana lagi. Belum pergi sana. Tapi just to touch on what he said, kau just bayangkan macam mana awkwardnya kita jalan raya satu family. Shit man. Awkward je. Gila babi sana tu. Aku tak pernah wayang PG. Tapi on that particular day, setiap rumah orang yang aku pergi, aku nak kena accent happy. I see. Pada aku tak pernah wayang tau. So is okay. Is macam, to be honest nak panggil dia Abang Yan pun aku rasa macam Yal kata. Betul. Shit man. Betul. Yeah, to the point Okay. bila aku nak berbual dengan dia dengan kakak aku, at that point of time aku was already open. Because aku dah tengok mak aku nak start to nak accept ni benda. So like how I said to myself, if mak okay, aku okay. So aku dah start to open. That particular raya, why I decided to betul-betul salam dia, betul-betul kosong-kosong dengan dia, is because aku dah open. So but still bila aku nak panggil dia as Abang Yan, aku nak panggil dia akak, kita rasa macam Yal. So bila aku nak berbual dengan diorang, kadang-kadang aku just apa tau, nanti instead of panggil macam aku panggil Mi, nanti nak makan, aku just toleh, makan apa? Depan ni rumah siapa? Aku just random tengah jalan, toleh, rumah siapa depan ni? Tak ada panggil, tak ada apa. Susah nak acknowledge. Bukan acknowledge tau. Kau susah nak identify the person. Yes. To put a name into that. Betul. Pasal kau dah lama. Ya macam kau tak tahu whether how, macam mana reaction Kita kau juga masing-masing suspicious of each other's intention. Tapi kau panggil apa Dik? Tak Zam Zam betul.
No, it's easier for me. It's easier for me. Ya, Dia okay. panggil aku Dek, aku sliding center dia. Adik. Sini dek, Kakak kopel adik. Sini man. Adik. No lah, it's just pasal benda ni datang from an anger point. Yeah. Si And then dia macam volcano yang dah tanam 15 tahun tu. So tiba-tiba volcano tu mati. Nak bila kita reconcile balik, macam awkward gila 15 tahun punya tanam susah. Tapi 15 tahun punya meletup pun buruk tau duk. So that's why kita very careful. Yalah. So like I said, after raya aku masih ada lah that syak wasangka. Ni the syaitan yang rajim dalam kepala otak aku ni. Mak mentua kau tak ikhlas lah. Si Tengok kau salam dia, kau cakap panjang-panjang gitu, dia cuma Tapi at the same time yang sebelah kanan ni cakap tak ada, awkward. Ya. Orang tak kita 15 tahun. Ya. Dia sebagai orang tua takkan dan dia nak bring. So aku masih dalam tengah-tengah tau, tersepit. Ya. So that was the dilemma that I was facing throughout the whole time. But despite all that, I can see the relationship between wife aku dengan mak dia getting better. To the extent birthday dapat present duk. Itu bila aku nampak, aku terus macam, ini bukan konspirasi lagi ni. Ini apa? What? Bila kau Saya ingat tak present apa? bila kau dapat tahu yang birthday kakak kau, mak kau kasih present. Pasal bila the last time kau ingat mak kau kasih present kat kakak kau? Okay, mak aku Okay mak aku dia suka kasih orang. She's a very good gifter. Gifter, ya. Okay. Giver aja suka kasih. Gifter ke giver? Giver. Korang masih ya korang. Sama lah. Korang dah habis. Dia suka memberi lah. Dia memberi lah. Dia seorang yang pemberi dah. Tapi cara pemberian dia tu ada beza tau. Okay. Dia ada normal. Oh kira mak kau patutlah kau banyak fikir konspirasi pasal mak kau Cara dia kasih pun ada macam cara. Cara dia respon pun macam Macam normal way cara dia kasih. It's just macam maybe salam. Okay. But bila dia go the mile untuk beli something, that means dia put in effort untuk study tu benda nak beli apa. True. Find out macam size ke, orang tu suka ke tidak ke. Yes, correct. Benda tu is effort tau. Effort. And benda tu is something yang macam pada dia benda ni worth untuk aku buat sebab tu aku nak buat ni effort. Yeah. It's worth the effort lah. So effort bila aku dapat I can't remember the what exactly the Gelang mas. Oh yeah, the gelang mas. Gelang mas. Gelang mas. So kena mincing Dia gombak. Mak aku ada tancak dekat Gombak punya kedai Gombak mas. punya kedai mas. Ada members. Ada membership Yeah, so knowing that dia belikan tu benda, so benda ni perlu size. Benda ni perlu macam suka tak suka. A lot of berharga lagi. A lot of consideration lah into buying that thing apa. Pasal it's a commitment tau. Pasal the value of that thing is a commitment tau actually. So bila mak aku give that kind of commitment, Beranjat sah. so aku shock tau. Aku macam betul-betul apa dia nak buka pintu. Dia kata, I mean opening the doors lah. If you really want to open the door, then okay lah. And at that point of time also aku pun tengah macam ura-ura korang nak hijrah lah. So aku pun macam okay lah, satu kali lah, go big or go home lah. So that's where kau tahu tak, tu pagi raya sebelum aku jumpa dia, berapa kali aku fikir nak peluk tak nak salam macam mana. Salah. You actually did that Yes. Kau fikir nak peluk siapa? Peluk kakak kau ke peluk abang ipar kau? Peluk dia lah. Cool. Sampai tak? Tak, cuma bila part leher tu macam asal tak ada. Aku serkup dengan ni jubah. Okay, no, because why? All this while aku tengok dia, bila aku nampak muka dia, macam Dajjal kita tahu ada mata kan. Pada aku ada word hate tu kat tu. And setiap kali aku tengok muka dia, aku rasa aku nak pijak. Tapi that morning aku nak kena prepare diri aku, aku nak minta maaf dengan dia. Wow. Aku nak kosong-kosong dengan dia. Clean slate lah. Tapi dia pagi tu dia pandai. Aku tak tahu tu skrip dia dah tulis berapa lama. Tak lah, impromptu lah, ikhlas lah. Ikhlas lah. Dia suami mak. First punya skrip dia buat.
kita jaga mak sama-sama. Wah, dia suruh campak spade. Faham? Dia hashtag kita jaga kita. Dia Ismail dah buang dia 2 diamond belum bagi lah. Tak sia-sia belajar tinggi-tinggi dok. No, but seriously, it's not easy. And aku tak pernah rasa aku abang ipar, dia adik ipar, dia nak kena minta maaf. No. Okay. I think if I remember correctly, Zam, I was the one who Abayan dan cakap dulu kan. Dan Zam, sampai raya Mas Betin, kita jaga mak sama-sama. Masih dua-dua lelaki ego, masih awkward. But I think like what Izam says is true. The only common factor yang aku rasa can unify us is mak. But having said all that, throughout the whole time, aku masih ada that suspicion. Reservations, even at the point where Ayu dapat birthday present, I'm happy for her. Happy like F. Because I can find this. Dia lagi happy gila babi aja. Dia memang nangis tu. Sebab Pasal dah lama lah kan. Betul dah. Lama belasan tahun. This is like macam something very correct. Another milestone in But the at that point of time, aku bagi orang common, bagi orang common, mak kasih satu benda kat anak is normal bro. But because of the duration, the complication of the relationship, the situation itself, to get something from your mom is gonna be macam benda susah datang. So bro. even I keep on telling myself, tak apalah, kalau aku nak kena bilis, tak kisah. Memang tak ada pun. Were you during that time bila korang first kali korang reconcile, korang dah nak kata orang okay lah kita swa. Were you prepared to go sour again? The first time. The second time. Time. Begini lah, yang ni korang berpeluk ni, kita jaga mak ni. Like I said, aku bilang bini aku, you have to be careful, very careful. Sebab it's bad enough to be in a bad relationship, tapi I don't want the relationship to get any worse than that. I see. Kalau kau tak baik terus apa duk. Jangan kau dah mula nak baik dan nak sayang, lepas tu kau gaduh ke sayang. Tak. Sayang dengan adik iparnya. Sayang dengan kakak kau lelaki. So even aku cakap, kalau aku nak kena bilis pun aku tak kisah. Janji to see how happy my wife was, dah cukup bagi aku. Dengan adik je pun juga lah. You were happy lah. Okay, I wasn't expecting much from the brother. Sebab kita tahu lah lelaki, we don't really show. But the most important thing is mak dengan anak. Mak mentua aku dengan bini aku. So like I said, every 2-3 weeks pergi sana. Masih awkward tau, duduk diam. Makannya kan mak. Okay, daripada ada conversation lah. Ada. Achievement tu. Achievement unlock lah kira. Ada level je lah. Ni TV cerita kelakar. Tu kelakar scene dah habis. 5 second later baru kau dengar macam so macam dia, aku nak ketawa, tapi aku rasa macam takkan aku nak pergi kecilkan diri aku. So daripada dia aku badut tu. Betul. Tapi dia nak ketawa, dia rasa benda sama. I see. So one of the time, aku rasa yang betul-betul start to turn the whole story around. Tak tahu macam siapa punya idea pergi rumah Izam. Kita belanja, kita masak Sherlock. Kau tak pernah pergi rumah Izam lah? Tak pernah. Wow, this is like another turning point between both of you relationship lah, betul lah. Dengan bini aku. Kira mak punya relationship dah kata orang dah okay, dah settle lah. Dah mula lah. Tapi sekarang ini untuk reconcile dengan lain satu relationship ni lah. So pasal back in mind, ini kat bawah blok Bukit Batok ni nak kerja dengan crutches. Gini. So ada ECL ni. Ni sekarang nak pergi rumah dia tau ni. Terjak rumah ni. Pergi rumah dia. Kita nak makan Sherlock. Pergi pasar. Aku tahu pasal dia bilang aku nak buat baik. Okay, aku sendiri tak ada Sherlock dengan dia. Pernah lah sekat rumah aku. Pernah. Okay, sorry. Aku tak masalah. So aku rasa the only way. So tu kira plus point kau lah. Sebab masa sebelum tu pergi rumah mak mentua aku. Mak mentua aku aku tebalkan muka. Masak. Aku masak. Okay. So kau tebalkan muka. Okay. Kau salah cakap aku tampla So bila kau tu malu ni sekarang? So pergi rumah Izam. Masak Sherlock. Tidur sana duk. Okay. Tapi bila kat dapur, aku seorang tu.
Okay, dapur rumah BTO not that big. So masak seorang tak apa. Kata No, dengar. That's not the story. Dengarlah cerita. Aku seorang masak. Yelah, rumah besar. Tengah masak. Tak biasa kita kecil kan. Diamlah. Dengarlah dulu. Tengah masak. Mak mentua aku masuk dapur nak cuci tangan, cuci pinggan. Terus aku macam Yan masak apa? Dia pun aku pun awkward gitu. Tapi bila dah habis masak, okay, dah okay. So we just being around each other. The irony is benda yang menyatukan, yang cuba, yang bantu kita untuk bersatu kembali. Kalau kau boleh ingat, aku pernah cakap dulu yang kita krisis pasal budak-budak. Sekarang ni anak-anak aku dah besar-besar kan. Budak-budak lah yang cuba make the situation a bit less awkward. So because of their cleanliness, dia apa? Diorang dah tahu, they know what's going on. Pasal budak-budak ni dengan relationship dengan korang is always good all the way. Pasal budak-budak, I mean kakak kau punya anak-anak. Anak saudara lah, Mirang Ilham. Anak saudara kau lah, Mirang Ilham. The relationship was biasa lah. Cuma only because korang relationship je kan. Yalah. It's not between. Tak lah, budak-budak tak ada mana. Tetap busu-busu, masuk-masuk. So okay kan? Because macam something that aku been telling them also, benda ni tak ada kena-mengena dengan dorang. So never come to the crossfire, never stand in between the crossfire. Jangan masukkan dorang nak sorry lah. And aku pun tak pernah macam babitkan. Tak pernah macam pergi kakak balik sana, jangan nanti tak pernah aku. I see. So, because pada aku benda ni is kita punya tai chi. Sorry, kita punya hal. Jangan obvious sangat. Jangan terbawa-bawa. Tadi tak nak reveal. Tak ada dulu tai chi dengan api-api. Bawa aku 6 pagi kan. So and because pasal pada aku benda ni diorang they have a very special place in my heart. So benda ni kalau aku misal kata aku let someone into their life and then api-apikan macam pergi sana instigate diorang kata daddy kau dulu buat gitu so jangan so pada aku it will ruin diorang punya future. Betul. Pasal apa, diorang macam mana pun nak kena balik rumah mak bapak. Betul. Dia perlu mak dia perlu bapak dia. So if someone were to do that, pada aku not nice lah. Tak sui lah. So Jack